dia akan datang dekat mak aku dan mak aku pantang. Mak aku pantang anak dia tiga-tiga memang pakcik ni datang. Sama dalam bentuk suara ataupun bentuk nampak badannya. Macam tu. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa, selamat datang daripada Take a Peek Intai Jagat Channel. Okey, nama aku dan kisah benar malam ni bertajuk Ahmad Albab bahagian 3. Okey, pada mana-mana tak tahu lagi apa benda, cerita apa ni, pasal apa Ahmad Albab, cerita Pramli tu ke? Okey, korang boleh tengok dekat aku punya video-video sebelum ni, iaitu episod 1 dengan 2 pasal Ahmad Albab, iaitu adik aku. Aku tak payah preview banyak-banyak lah sebab aku rasa aku dah mention enough dekat episod 1 dan episod 2 tentang apa sebenarnya Ahmad Albab yang aku nak cerita ni, iaitu pasal adik aku yang menangis setiap malam daripada pukul 7 sampai pukul 12 sepanjang 44 hari. Okey, itu ringkasan ni lah. Dan di sini aku nak ucapkan terima kasih lagi sekali dekat follower aku, dekat subscriber aku daripada TikTok, daripada YouTube, daripada mana-mana platform yang mana korang jumpa aku. Terima kasih banyak-banyak, aku sangat hargai. Dan insyaAllah kalau ada apa-apa rezeki aku bolehlah share dengan korang. Macam tu, sama-sama share di bulan Ramadan ini. By the way, selamat berpuasa. Okey, walaupun bulan puasa, bulan yang mulia, bulan yang banyak amal ibadah, tapi janganlah tutup. Okey, maafkan saya sebab tadi ada insan masuk. Aku tak rasa itu insan sebenarnya sebab dia adalah seekor kucing. Tengok, Kari masuk kacau aku tengah buat YouTube. Kari pandang kamera. Say hi. Hi, saya peminat Intai Jagat nombor 1. Ya Allah, tengoklah muka dia tu, semimi betul. Kari, kau ni tak comel lah. Tengoklah, tak comel. Dia selalu buat muka selebit. Tak selebit tu apa, muka macam semimi, muka tak kisah segala-galanya. Nama dia Hikari. Aku ada taruh video dia kat TikTok punya pin video sebab dia comel. Aku tak sampai hati nak unpin dia. Walaupun ada lagi view lain yang lagi tinggi daripada video dia ni. Okay, tak apa. Sama mana aku cerita tadi? Aku tadi berterima kasih kan dekat korang. Yelah, sambung balik berterima kasih kepada yang tengok channel ni. Aku harap korang sukalah. Point dekat sini, time tu mak aku tidur sambil tepuk-tepuk kita orang bertiga. Time mak aku tidur tu, mak aku mimpi tau. Mak aku dengar dalam mimpi tu ada suara seorang lelaki dewasa yang bukan mak aku dengar je. Mak aku macam tahulah sebenarnya sebab suara tu adalah suara yang sama yang datang waktu mak aku pantang aku dengan abang aku. Tak tahulah itu pelik ke apa sebenarnya. Sebab setiap kali mak aku pantang, akan ada seorang pakcik ni yang berjubah putih, janggut putih, serban putih, segala-galanya putih pasal dia. Pakcik tu akan datang. Aku tak tahu nak boleh ke tidak nak panggil dia pakcik sebenarnya. Tak tahulah kalau dia orang-orang dulu-dulu yang alim ulama ke apa ke. Maafkan saya pakcik kalau pakcik dengar ni. Tapi dia akan datang dekat mak aku dan mak aku pantang. Mak aku pantang anak dia tiga-tiga memang pakcik ni datang. Sama dalam bentuk suara ataupun bentuk nampak badannya. Macam tu. Tapi dalam cerita ni, pakcik tu datang dekat mak aku. Mak aku dengar tau suara pakcik tu. Pakcik tu cakap, "Cu, alah Kari ni. Nak pergilah. Sibuk. Apa benda." Okay, Hikari dah pergi. Dia dah dalam mood rebel. So kita lepaskan dia. Tadi saya pun nak masuk, lepas tu saya pun nak keluar. Tak faham lah aku. Macam-macam macam perempuan aku ni tadi. Tiba Hikari tu jantan sebenarnya tau, tapi perangai macam apa, kita tak kisahlah. Okay, lepas tu pakcik tu cakap, "Cu, lepas ni akan ada orang yang paling dekat dengan Cu bawa air daripada sumber yang dipercayai sebagai penawar kepada masalah yang sedang Cu hadapi." Bukan macam tu lah ayat dia. Ni 100% daripada mak aku sebab mak aku sendiri yang mengalaminya. Dan aku masa tu baru 4 tahun, so aku tak ingat sangat lah apa yang terjadi kan. Tapi ni memang kisah betul. Pakcik tu cakap akan ada someone daripada orang yang paling dekat dengan cucu tu mak aku. Dia panggil mak aku cucu tau. Datang bawa air daripada sumber yang dipercayai. Dan air tu boleh jadi penawar untuk adik aku. Masalah tu adik aku lah sekarang ni sebab dia tengah nangis tak berhenti kan. Malam tu adalah malam 43 tau. Kira ni dah climax cerita dah puncak, dah nampak plot dah macam tu lah. Aku dengar betul-betul ayat dia kan. Dia cakap ambil air tu, cucu minum. Lepas tu cucu susukan dia, bagi bayi tu minum, letak dekat ubun-ubun dia dan seluruh badan dia sambil baca selawat. InsyaAllah lepas ni segalanya akan pulih.
Dia cakap macam tu dalam mimpi tu. So point dia dekat sini, aku ringkaskan balik lah kan. Air tu mak aku kena minum, mak aku kena susukan adik aku, mak aku kena bagi adik aku minum, mak aku kena letak dekat ubun-ubun adik aku dan juga satu badan dia, dan benda tu akan settle. Tangisan adik aku tu lah. Masa mak aku tengah dengar pakcik tu cakap apa, mak aku dengar ada bunyi telefon tau. Telefon berdering, ring. Masa tu mak aku kan terlelap pukul 1 lebih, pukul 2 macam tu tau. Mak aku nak angkat ni, mak aku nak pergi ambil, tapi mak aku tengah dengar lagi pakcik tu cakap apa. Somehow macam mak aku tak boleh bangun, dan mak aku tak nak bangun sebabnya mak aku tak habis lagi dengar apa pakcik tu cakap dalam mimpi tu. So mak aku habiskan dulu dengar apa yang pakcik tu cakap, lepas tu baru mak aku bangun. Masa mak aku tengah dengar ayat-ayat last pakcik tu, mak aku dengar bunyi telefon, dan tak lama tu bila habis pakcik tu cakap, mak aku pun terjaga. Mak aku terjaga, mak aku terus pergi angkat telefon. Hello, penyi tu yang telefon tu adalah bapak aku. Bapak aku cakap, kenapa tak buka pintu? Air dah lama dekat luar. So mak aku cakap, okey. Maksudnya bapak aku dah balik kerja tau time tu. Masa tu pukul 3 pagi, 2 lebih ke 3 pagi, bapak aku baru balik kerja. Mak aku bergegas buka pintu tu, bapak aku tak masuk dulu tau. Tapi yang masuk dulu adalah air. Buka-buka pintu je, bapak aku hulu air dulu macam tu. Nah, macam tu. Tak kanan sikit kan. Nah, mak aku ambil, mak aku pegang, mak aku tahu kat dada macam ni. Mak aku ambil, mak aku diam. Mak aku ni macam tengah proses lagi tak apa yang pakcik tu cakap tadi. Ayah apa ni? Lepas tu bapak aku cakap, ini kawan ayah buatkan daripada tempat kerja. Kawan tempat kerja lah kiranya. Dia kata, bapak aku tak habis cakap lagi tau. Dia kata, lepas tu mak aku cakap sebiji apa yang pakcik tu cakap dalam mimpi tadi dekat bapak aku. Air ni ibu kena minum, lepas tu kena bagi dekat baby, bla bla bla. Samalah dengan apa yang pakcik cakap tadi. Mak aku cakap balik dekat bapak aku. Macam mak aku tanya dan confirmkan benda tu betul ke tak. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu bapak aku pandang mak aku. Bapak aku macam, mana ibu tahu? Bapak aku cakap, okey lah tu dah tahu, tak payah ya nak explain. Bapak aku cakap macam tu. Sebab bapak aku jenis macam tak kiranya jenis bukan yang bercakap banyak lah. Tu bapak aku macam, betul lah tu, mana ibu tahu? Lepas tu mak aku pun cakap lah, tadi mak aku dengar ada pakcik cakap dekat mimpi. Bukanlah mimpi sebenarnya, dia macam tengah-tengah, alam dekat tengah-tengah tu. Waktu roh kau belum naik atas, belum naik bawah, dia tengah-tengah. Dia macam tengah mamai tu, tengah separa sedar orang panggil. At that moment lah, dekat waktu tu lah, korang akan macam senang diganggu ataupun senang dihubungi oleh makhluk-makhluk yang tak kelihatan ni. Sebab kita punya minda, jasad, badan ni semua macam tengah-tengah tau. So dia macam directly, faham tak maksud aku tu? Aku harap kau nak faham lah. Lepas tu mak aku cakap lah, pakcik tu cakap dengan mak aku, tadi mak aku mimpi, sebab tu mak aku buka pintu lambat macam tu. So bapak aku memang dah tahu cerita daripada anak 1, anak 2 pun memang pakcik tu datang. Lepas tu macam okey lah. Tu mak aku pun ambil botol tu. Botol ni serius, bukanlah botol ni sebiji. Maksud aku saiz botol tu adalah botol ni. Tak besar pun, bapak aku bawa balik botol kecil je. Botol macam orang selalu bagi dekat masjid, dekat event-event kat sekolah, macam tu. Okey, ni POV bapak aku Bukan tempat kerja, bapak aku tak pernah pun tanya si J ni, aku namakan dia J orang yang bagi air tu dekat bapak aku ni. J tu dia brutal. Dia jenis bukannya orang macam yang jenis nampak ubat-ubat orang, faham tak? Tapi sebenarnya bapak aku baru tahu yang dia mention lah, si J ni cakap dia ada belajar daripada 7 orang guru untuk dapatkan ilmu dia yang sekarang ni. Si J tu dah otak lah. Kira bapak aku masa tu muda lagi, 40-an macam tu kan. Dia dapat ilmu yang dia ada sekarang ni daripada 7 orang guru dia belajar. Tapi yang tahu-tahulah, yang tak tahu tak tahulah. Sebab dia jenis yang brutal tau. Dia bukan tunjuk ke orang yang dia ada ilmu ke apa ke. J ni jenis yang brutal, huha-huha, macam tu. Dia jenis yang memang brutal lah. Kiranya memang orang tak nampak dia macam ada ciri-ciri belajar daripada 7 orang guru tu. Faham tak maksud aku? Bapak aku ni macam dah lost lah, kiranya macam tak tahu. Dah 44 hari, kau bayangkan, dah 43 hari nak masuk 44 hari ni. Mak aku nak habis pantang dah. Adik aku nangis kan. Lepas tu bapak aku cakap lah, bapak aku tanya-tanya juga dekat orang lain, tapi tak ada seorang pun tahu. Tiba-tiba hari 43 tu, malam bapak aku kerja tu, bapak aku terfikir nak tanya dia. Lagipun si J ni, dia kerja dekat department lain tau. So kiranya diorang bukanlah selalu lepak sama, bukanlah selalu bertembung, tapi satu tempat kerja. Bapak aku tanya kat si J ni, boleh tolong tak anak aku nangis macam tu kan, dah berapa hari dah, nak dekat 43 hari macam tu kan, dah 44 hari kan. Lepas tu bapak aku bla 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 sembang lelaki lah. Lepas tu si J ni cakap, lah kenapa kau cakap dekat aku boleh tolong. Lepas tu dia suruh lah bapak aku pergi ambil air. Air tu air macam air kowe ke air kuku ke tak tahulah. Air kat tempat kerja bapak aku. Bapak aku ambil botol, bapak aku isi air tu sendiri. Air mati, air mineral, air putih, air biasa. Bapak aku isi air tu dalam botol macam ni. Lepas tu bapak aku bagi kat dia sebab si J tu minta kan. Lepas tu
Si J tu tak tahulah dia buat apa. Bapak aku dah bagi tu, bapak aku tak nampak sebab dia terus pergi kat department dia sambung kerja kan. Waktu bapak aku tanya tu waktu rehat, maybe dia dah baca-baca apa yang patut, dan dia bagi bapak aku sebelum bapak aku balik. So dia bagilah pesanan yang sama dengan pakcik tu pesan dekat mak aku. Dan bapak aku nak sampai ke mak aku, tapi mak aku dah tahu waktu balik tu. Okay, settle POV bapak aku. So kiranya bapak aku dapat air tu daripada kawan kerja bapak aku yang boleh dipercayai. Sama dengan apa yang pakcik tu cakap. Somehow pakcik tu macam dah tahu masa depan tau. Macam tu dipendekkan cerita. Mak aku pun buatlah apa yang macam pakcik tu suruh. Besoknya selepas asar tu, mak aku dah mandi siap-siap tau. Dah mandi bersih-bersih, dah mandi suci lah kiranya. Lepas tu mak aku pun asyik bunyi-bunyi dekat pintu. Aku asyik terganggu. Okey, lepas tu mak aku dah mandi bersih semua. Lepas tu mak aku sembahyang asar. Waktu mak aku sembahyang asar tu, mak aku doa dengan penuh keyakinan kan. Memang doa lah betul-betul supaya benda ni berjaya lah. Maksudnya benda ni kalau apa-apa jadi, korang kena confident tau. Kalau contohnya korang sebahu korang berat, macam ada benda tumpang, tapi korang tak nak cakap je. Korang cakap je. Pergilah kau daripada bahu aku, sibuk je macam tu. Korang cakap je, nanti benda tu akan hilang. Benda tu selagi dia ingat korang tak tahu dia ada kat situ, nanti dia akan stay kat situ sampai bila-bila. So kalau korang rasa pelik, korang luah je. Tapi benda terjadi kat korang lah. Bukannya korang luah je. Maksudnya contoh macam masuk hutan, korang nampak benda pelik, kau luah je. Bukan macam tu. Itu dah jadi terlupa. Itu dah jadi menegur. Dia kenalah pada tempatnya. Faham kan? Panjang pula episod kali ni. Sebab hikari asyik masuk je. So mak aku pun buatlah apa yang macam pakcik tu suruh. Mak aku minum 1 cawan je. Mak aku minum 1 cawan. Mak aku susukan adik aku. Mak aku bagi adik aku minum 2-3 titik. Macam tu pun cukup. Letak kat ubun-ubun di satu badan dia. Semualah. Waktu mak aku susukan adik aku tu, mak aku boleh nampak tau muka adik aku lain. Waktu dia telan air susu mak aku tu, kan mak aku kan susu kan sambil tengok muka dia macam tu kan. Muka dia lain. Maksudnya muka dia dah ada seri. Macam tu. Sebelum tu muka dia macam kelam, macam serabut bayi tu macam tu. Tapi bila minum air tu, muka dia macam dah ada seri. Mak aku tengok muka dia, mak aku macam okey ni, boleh ni, insyaAllah boleh. Macam tu. Waktu pun berlalu. Daripada waktu asar tu pukul 6. Pukul 6 suku, 6.30, 6.45. Selalunya 6.45 dia dah start macam tu kan. Dia dah start enjin nak menangis tu kan. 6.50, pukul 7 suku, pukul 8 suku, dia tak menangis. Lepas tu mak aku tengok lagi kan, berdebar tunggu kan. Ya Allah, dah 43 hari 44 hari yang menanggung derita ini kan. Mak aku tengok memang dia tak nangis, memang senyap. Bapak aku dah pergi kerja balik pukul 3 petang tadi. Sebelum mak aku semayang tu, bapak aku telefon daripada tempat kerja. Hello, macam mana baby? Macam mana adik? Lepas tu mak aku macam, elok, Alhamdulillah. Elok macam tu kan. Maksudnya tak nangis. So bapak aku pun Alhamdulillah macam tu kan. Lepas tu bapak aku paskan telefon tu dekat si J tu tau. Kebetulan masa tu J tu ada kat situ. Lepas tu J tu tanyalah, macam mana anaknya, okey apa semua kan. Lepas tu mak aku cakap okey lah, Alhamdulillah semua-semua kan. Lepas tu mak aku cakap lah sikit-sikit yang ada pakcik tu bagi tahu mak aku apa yang J tu suruh buat dekat air tu kan. Lepas tu J tu pun dengar macam okey. Lepas tu dia kata tak apalah, yang penting baby tu dah okey dah semua. Macam tu kan. Semua dah settle lah, kira dah selamat, Alhamdulillah kan. Berkat kuasa Allah juga. So mak aku macam yelah, terima kasih kan. Lepas tu Alhamdulillah sampai sekarang adik aku tak menangis. Sampai sekarang adik aku menangis tak tahulah kan. Tapi Alhamdulillah waktu tu setelah 44 hari mak aku pun dah habis pantang, benda tu baru settle. Itu pun sebab pertolongan kawan bapak aku ke tempat kerja tu, dan juga Allah juga yang suruh kan. Aku tanya mak aku, kenapalah bapak aku tak tanya dekat J tu awal-awal, kau tak settle dah masalah. Lepas tu bapak aku cakap macam, manalah tahu kan nak dijadikan cerita kan, manalah tahu ada orang macam tu kat tempat kerja. Maksud ada orang yang boleh tolong kan. Sebab dah ikhtiar macam-macam 44 hari kot, bukan 1 hari. Tapi last tu macam bapak aku macam random je lah tanya orang kan. Tapi aku juga cakap kat mak aku yang hero selalunya datang last minute. So pakcik dalam mimpi mak aku tu dengan J tu datang last minute lah. Sebab diorang kan hero dalam cerita ni. Okey, faham tak maksud aku? Dua orang tu tapi pakcik tu bukan orang. Tak kisahlah. Kesimpulannya, kejadian ataupun cerita Ahmad Al-Bab tu bukan semata-mata movie pada zaman P.Ramlee. Ia adalah cerita benar, kisah benar. Mungkin director time tu pun tahu sebenarnya benda ni bukan benda mitos ataupun apa kan. Sebab benda ni betul-betul terjadi. Bila dah bertahun-tahun, adik aku pun dah besar, aku pun dah pindah rumah. Aku pindah rumah dekat belakang je. Wak Ahmad tu orang pertama yang duduk dekat lorong ni. Tak silap aku tahun yang sama, which is
benda ni ada kaitan dengan aku punya cerita akan datang. Sebab episod ni dah habis lah dekat sini, tapi benda ni ada kaitan dengan episod akan datang. Sebabnya aku akan buat continuous cerita ni. Sebab zaman ni zaman 2001 cerita adik aku ni. Lepas tu aku pindah rumah baru 2002, which is belakang je daripada rumah aku yang lama. Sebab time tu rumah lama aku tu, itu adalah rumah terakhir tau dekat lorong tu. Bila rumah aku dah siap, kita orang pindah dekat belakangnya. Kat belakang tu memang kiranya tanah mak aku lah. So kiranya buat rumah kat situ, lepas tu pindah situ. So bila pindah situ pula, kan itu kan tapak baru, maksudnya tak ada sesiapa pun yang menghuni dekat situ. Dan rumah mak aku sebelum ni adalah rumah sewa yang mak aku sewa daripada atuk aku. Kiranya rumah sewa atuk aku adalah rumah terakhir tau dekat lorong tu. Tapi setelah mak aku buat rumah baru, dah pindah belakang, mak aku adalah satu-satunya orang yang tinggal dekat belakang, dekat yang asalnya adalah hutan belantara, adalah semak. Dan waktu mak aku tinggal dekat rumah yang lama tu, memang bapak aku tengah buat juga rumah baru. Bapak aku dengan mak aku yang buat. Mak aku buat rumah tu time mak aku tengah mengandung adik aku. Yes, mak aku dah pantang sendiri, tak ada orang jaga. Lepas tu buat rumah aku banyak angkat simen, angkat batu bata dengan bapak aku berdua je, tak upah sesiapa. 2 tahun baru siap rumah baru. Lepas tu mak aku pindah, lepas adik aku dah lahir tahun 2002 tu, mak aku pindah belakang. Satu family lah kiranya pindah belakang. Banyak, dah panjang dah episod ni weh. Aku tak payah cerita lah, sebab itu next. Sebab dekat rumah belakang tu lagi banyak sebenarnya apa yang berlaku, iaitu rumah yang aku tinggal sekarang ni. Stay tune lah untuk cerita menarik dekat tempat aku ni. Aku lupa pula cakap. Poin pentingnya kat sini, selepas adik aku besar kan dah aku dah pindah apa semua. So bila aku dah pindah, aku ada jiran. Jiran tu macam sepupu ke 2 pupu mak aku. Macam tu lebih kurang pakcik tu. So mak aku borak-borak lah cakap pasal adik aku, cerita pasal adik aku yang menangis waktu kecil dekat rumah lama tu. Cerita dengan pakcik S ni. Pakcik S pun orang lama jugalah. Pakcik S tu cakap mungkin lah sebab adik aku menangis selama mak aku berpantang tu, sebabnya uri dia ditanam bukan dekat rumah lama tu. Maksudnya lepas mak aku balik daripada hospital pukul 2 petang tu, mak aku pergi rumah nenek aku. Rumah nenek aku dekat juga dengan rumah aku, selang 4 lorong daripada rumah aku. Tapi bapak aku tanam uri dekat situ, dekat rumah nenek aku. Sebab uri aku dengan uri abang aku ditanam di tempat yang sama mak aku berpantang. Tapi adik aku tak. Uri adik aku ditanam dekat rumah nenek aku, tapi mak aku berpantang dekat rumah aku, maksudnya rumah lama tu. So kiranya uri dengan baby tu jauh. So orang tu cakap mengikut pakcik 2 pupu mak aku tu, uri kena dekat dengan baby time dia berpantang. Kalau tak ada, macam uri tu kan macam diri dia lagi satu kan, macam kembar dia, macam daging dia juga kan, macam diri dia juga. So bila dia jauh, dia akan menangis, macam dia tak aman, dia tak selesa sebab diri dia lagi satu tak ada. Macam tu. Itu apa yang pakcik tu cakap lah. So bila mak aku fikirkan, benda tu possible jugalah sebenarnya. Sebabnya aku dengan abang aku tak ada masalah sebab dekat dengan uri tu waktu berpantang. Tapi adik aku yang jauh, walaupun selang 4 lorong, taklah jauh mana, tapi still jauh, kena tak dekat dengan baby tu. Mak aku fikir mungkin betul lah, mungkin logik lah sebenarnya, sebab dia nangis kan. Tak tahulah kebenaran apa sebenarnya yang terjadi, sebabnya yang tahu cuma Allah je kan. So kita cuma assume benda je. So kalau korang tahu apa-apa pasal kisah ni yang boleh jadi petunjuk ke apa ke, sebab sampai sekarang kita orang cuma assume macam tu je lah, tak tahu benda tu betul ke tak. Tapi kalau korang tahu, bolehlah komen kat bawah ataupun komen kat aku ni TikTok ke, tak kisahlah mana-mana korang nak komen. Bolehlah cakap apa-apa yang korang rasa nak cakap kan. Sebabnya kalau korang tahulah, boleh, tak kisah. Sebab benda ni memang betul-betul jadi dan pelik lah bagi aku. Dan aku tak jumpa kisah bayi menangis dekat mana-mana, ataupun mungkin aku tak cukup lagi research. Itu apa yang terjadi dekat aku dengan family aku waktu 2001. So kalau korang rasa cerita ni menarik, bolehlah tolong subscribe, share, like dan komen. Boleh juga follow aku dekat TikTok, dekat link aku akan attach kat bawah ni. Dekat aku punya banner pun ada, aku punya link Wattpad dan juga link TikTok. Tapi Wattpad aku dah jarang update, so bolehlah tengok-tengok dekat TikTok aku apa ada. Kat TikTok tu pun mostly aku review video yang aku dah post dekat YouTube. So kalau korang nak tengok full ceritanya, bolehlah pergi dekat YouTube aku. Okay, segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang baik itu datang daripada aku sendiri. Jangan lupa subscribe, view juga. Paksa pula orang kan. Selamat berpuasa kawan-kawan. Lama pula episod kali ni, sorry Tapi yang serik tau nak tengok cerita aku, best tau. Perasaannya tak kepik, intai jagat wujudnya memanggil curiga. Stay tuned. Open up the door, I only wanna play a little ding dong.